Memang seperti mana saudara telah nyatakan, dunia keseluruhannya mengalami kemerosotan, penguncupan, semua ekonomi tergugat. Namun saya kira Malaysia antara negara yang agak bertuah kerana dampaknya tidaklah begitu serius. Sehingga kan kematian mengatasi lebih mencecah 100,000 umpamanya di Amerika Syarikat ataupun di negara-negara macam India, Brazil dan sebagainya masih melambung. Dalam konteks itu saya fikir Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed memang sebelum ini telah pun laporkan penekanan terhadap industri-industri yang harus diutamakan demi memulihkan ekonomi negara. Jadi kita telah pun dalam perintah kawalan bersyarat tu telah pun membuka industri logistik umpamanya, memang telah buka, dan juga kita membenarkan industri ekspor terus mengekspor, sebab kalau kita hentikan, kita kurung industri ekspor, ia boleh membawa kepada musnahnya rantaian nilai ditambah, dan bermakna pasaran yang disasarkan untuk mengekspor itu akan kehilangan, Malaysia akan kehilangan nanti. Jadi dari awal lagi kita sudah pun membuka industri-industri seperti itu. Tapi saya juga faham krisis ini memberi kesempatan, memberi peluang untuk demi biarpun ia membawa desakan, tekanan yang mendesak, namun dia juga memberi peluang supaya kita mengalihkan agar firma ini menggantikan teknologi lama dengan yang baru, dan juga industri-industri tak lagi dilihat sebagai industri kelazimah dalam tempoh akan datang nanti pasca pandemik. Jadi kita boleh menggantikannya. Umpamanya sekarang ini ramai yang percaya bahawa penekanan terhadap industri getah umpamanya yang menggunakan topeng dan sebagainya akan berkembang. Begitu juga dengan PPE yang terlibat mengeluarkan ventilator semua itu kan. Baik. Jadi kita harus memberi penekanan terhadap itu. Sebelum saya serahkan balik cue kepada saudara, saya juga ingin nyatakan sejak 1989, industri makanan Malaysia mengalami kemuncupan. Nilai ditambah, bukan hanya nilai ditambah tu bertakung, taknya berkembang, tetapi juga imbangan pembayaran setelah kita keluarkan import kekal negatif sejak 1989 ini. Jadi saya kira kita perlu juga gunakan kesempatan ini untuk membangunkan semula industri makanan dan minuman. Dan Malaysia juga tidak terkecuali antara negara yang bergantung kepada negara-negara luar dalam proses import dan juga ekspor. Itu sebenarnya antara dapatan negara juga untuk menjana ekonomi negara. Tapi untuk kita mendapatkan proses import dan ekspor secara full force seperti sebelum ini mungkin agak sukar disebabkan oleh SOP-SOP yang perlu dilaksanakan oleh pihak majikan, oleh pihak-pihak yang terlibat. Jadi bagaimana pada pandangan Datuk sendiri dalam proses untuk kita mengembangkan kembali ekonomi ini, dan dalam masa yang sama perlu laksanakan SOP untuk mengelak jangkitan COVID-19? Dari satu sudut saya kira kerajaan telah pun mengambil kira, sebab saya juga terlibat dalam memberi pandangan kepada menteri yang terlibat dalam hal ini. Umpamanya kita telah pun buang tarif import, ekspor dan sebagainya untuk memudahkan pergerakan pelabuhan dan sebagainya. Jadi ini semua merupakan antara galakan yang bagi saya boleh meringankan masalah yang dihadapi oleh mereka. Namun memang pernyataan memang jadi kenyataan bahawa timbulnya kemelesetan dalam ekspor disebabkan rantaian berkenaan nilai ditambah itu telah terjejas, tergugat. Saya kira untuk kembali kepada suasana yang lama juga bergantung pada sama ada kita nak dengar pandangan daripada ahli ekonomi ataupun pandangan ahli sains. Sebab kalau kita ikut pandangan ahli sains, saya kira elok kita dengar pandangan mereka, termasuk Dr. Nur Hisham yang menjadi pemimpin bagi kita buat masa ini. Ialah mereka telah mengandaikan, mengikut mereka, ianya akan kembali, bermakna adanya fasa kedua. Pandemik yang kedua akan menyerang seluruh dunia.
Jadi kalaupun kita habiskan semua modal untuk menangani yang pertama tu, nanti tak cukup modal untuk menangani yang lebih serius tu. Jadi kalaulah yang tu benar, andaian sedemikian benar, bermakna bukan mudah bagi kita menjangkakan, merancang pemulihan ini. Kerana kita harus sedar bahawa pandemik ini jauh berbeza daripada kemelisitan ekonomi ataupun resesi yang kita kedengaran, kemuncupan seperti itu. Yang ini membawa kepada matinya rakyat. Jadi kita tak boleh membenarkan suasana seperti itu. Saya selalunya menggunakan dua paksi. Satu yang berkait menjurus kepada kesihatan, tapi yang kesihatan ini juga mengambil kira maut. Rakyat akan meninggal dunia. Dan yang kedua pula, kemelisitan ekonomi. Kalau kita tumpukan perhatian 100% kepada yang ini, paksi yang X, Y itu, paksi X itu ketinggalan nanti. Okay. Kalau kita tumpukan perhatian seluruh kepada yang kedua, yang ini pula terjejas, tergugat. Bagi saya, biarpun kita lihat begitu, kita harus memberi keutamaan kepada yang pertama. Akhirnya pembangunan untuk siapa? Untuk rakyat. Baik, kalau kita lihat negara seperti Jepun dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini masih lagi terus memberikan bantuan peribadi ataupun bantuan perserokongan kepada rakyatnya yang kira-kira bernilai RM4,000 Malaysia untuk setiap seorang dan dianggarkan jumlah keberhutangan negara Jepun setakat ini mencecah lebih daripada 298%. Jadi ini digambarkan bahawasanya Jepun sedia untuk mengambil hutang daripada bank-bank tempatan untuk menyelesaikan isu-isu masalah kewangan hasil daripada COVID-19. Adakah situasi yang sama juga boleh diaplikasikan di Malaysia untuk kita menilai bagaimana dalam menghadapi COVID ini kebersediaan negara untuk menambah jumlah peratusan hutang bagi kita menangani dan juga menapung segala kekangan ekonomi yang ada sekarang? Saya kira itu merupakan antara langkah yang dipuji di seluruh dunia kerana pemerintah sasarkan rakyat. Dan yang ini juga dimungkinkan oleh kerana kadar bunga benar, real interest rate dekat Jepun tu negatif. Ianya negatif disebabkan yang nominal bila diambil kira deflasi yang berlaku, dia jadi negatif. Okay. Jadi akhirnya kerajaan mempunyai sumber yang boleh digunakan tanpa menjejaskan disiplin fiskalnya. Bagi Malaysia saya kira masih lebih 3% yang nominal, tapi dan kalau kita guna inflasi pun belum lagi menjadi negatif. Kita tidak mengalami deflasi semata-mata. Kita juga tahu beberapa barang harganya masih belum menurun. Dan tambahan pula harga minyak pula naik. Dari satu sudut baik untuk Malaysia sebab kita menjadi pengeksport minyak secara relatif. Mencecah $40 sekarang ini satu tong daripada satu ketika negatif. Dari sudut yang kedua pula ia juga menaikkan inflasi. Jadi dalam suasana seperti itu saya kira bagi pemerintah di Malaysia termasuk Menteri Kewangan Tengku Zafrul, masalahnya ialah bagaimana mereka boleh dapatkan sumber untuk membantu memudahkan masalah rintangan yang dihadapi oleh rakyat. Jadi biarpun saya lihat itu sebagai langkah yang bagus dan saya masih berpendapat bahawa lebih elok kita sasarkan wang tertentu kepada semua keluarga miskin, semua keluarga, sama ada mereka berkhidmat, sama ada mereka berkhidmat dengan pemerintah, ada kerajaan ataupun sektor swasta agar kita dapat memberi sekurang-kurangnya pandangan dan kepada rakyat bahawa kerajaan pemerintah benar-benar menjiwai hidup rakyat. Jadi saya kira itu satu sarana yang bagus, tapi tak bolehlah dengan keadaan yang sama. Perlu diadaptasi, disesuaikan dengan kedudukan di Malaysia. Okey, bagi pelan pemulihan ekonomi jangka pendek, tempoh jangka pendek yang disasarkan adalah antara Jun ke Disember. Jadi 6 bulan itu mungkin kalau kita nak cerita dari sudut ekonomi, hasilnya mungkin agak sukar untuk didapatkan sebab tempohnya sangat kecil untuk kita jana kembali perkara yang sudah luput selama ini, yang sudah tidak dapat diambil, yang tidak dapat dijana oleh peniaga terutamanya. Jadi bagaimana sebenarnya pelan jangka pendek ini pada pandangan Datuk sendiri, siapa yang akan benar-benar mendapat kebaikannya dan juga faedah daripada pelan jangka pendek ini dalam tempoh 6 bulan saja? Kita dapat perhatikan setakat ini kita Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan 3 pakej rangsangan
Yang pertamanya saya kira sebanyak 20 bilion ringgit, yang kedua 250 bilion dan yang ketiga tu 10 bilion. Biarpun yang kedua tu cuma 10% tu dijadikan suntikan langsung, yang baki tu tak langsung. Saya kira masalah sekarang ini berlandaskan tinjauan yang dibuat oleh MIR, begitu juga dengan FMM. Bukannya semua yang dapat menikmati faedah yang telah diumumkan oleh pemerintah, terutamanya firma yang mempunyai bilangan pekerja mengatasi lebih 75 hingga 200 tu guna tenaga. Sampai 75 mengikut mereka banyaknya yang telah sampai sasarannya. Jadi saya kira buat masa ini kerajaan harus pastikan sebaran berkenaan itu sampai kepada semua firma-firma yang telah disasarkan, yang digariskan untuk menerima bantuan seperti yang dimaksudkan. Kedua, saya kira saya masih percaya pimpinan yang diberi oleh Datuk Dr. Nur Hisham. Saya percaya kita sebagai warga Malaysia bertuah kerana beliau bukan hanya telah memperlihatkan kemahiran perubatan, tetapi juga sebagai seorang perancang, seorang yang pintar mengurus. Jadi dia cuba melakarkan trace daripada mereka yang dapat dan seterusnya cuba membataskan dan kluster-kluster yang dimaksudkannya agak sama dengan Vietnam. Cuma Vietnam tak ada kematian. Dan infection pun paling rendah sebab mereka bermula awal dan memang tegas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau kita benar-benar boleh menjalankan kegiatan seperti itu dan juga pastikan kita tidak wujudkan dua yang kini yang berlaku tu, kita ada dua hala semata-mata untuk buruh asing dengan bukan asing. Buruh asing itu sama dengan Singapura. Mengapa melambungnya infection jangkitan di Singapura disebabkan oleh buruh asing sebab ramainya tinggal tempat yang sama dan diberi layanan yang kurang. Saya kira kalau kita mengambil kira semua perkara-perkara seperti itu dan harapkan supaya tiadanya pandemik yang kedua tu yang setengah pakar-pakar sains maksudkan, jadi saya kira lama-kelamaan kita boleh memulihkan balik firma. Tapi saya kira akhirnya perlu juga kita membuka firma-firma ini. Kalau tidak, pengecutan yang akan berlaku itu sukar digantikan. Dan satu, kedua, rantaian nilai ditambah ke mana pasaran yang diekspor itu akan diambil oleh firma negara lain. Okey. Baik, kalau kita lihat Datuk, amalan korporat biasa bagi sesebuah perniagaan adalah apabila sesebuah jenis perniagaan itu mengalami kerugian akan segera ditutup untuk memastikan agar kerugian itu tidak terus mengheret nama perniagaan itu untuk terus mengalami kerugian yang lebih besar. Jadi ini salah satu daripada amalan perniagaan untuk memulakan kembali perniagaan, mungkin perniagaan yang berbeza ataupun branding dan juga jenama yang berbeza untuk mereka meneruskan kembali perniagaan mereka. Dan kita melihat dalam industri perhotelan banyak kita kata sektor-sektor ataupun jenama-jenama perhotelan sudah mula menutup operasi mereka dan ada kemungkinan akan membuka semula dengan jenama yang berbeza. Jadi bagaimana Datuk melihat amalan untuk menutup perniagaan buat ketika ini apabila segalanya telah kembali pulih ataupun menunjukkan perkembangan positif, membuka semula perniagaan jenis baharu itu adalah satu perkara yang menjadi kita kata kelegaan kepada para peniaga ini khususnya, Datuk? Saya kira kalau keputusan itu dibuat oleh peniaga itu sendiri, termasuk hotel, penerbangan dan dengan unit-unit pengangkutan yang lain yang semuanya mengalami masalah, memang paling awal mereka dilanda krisis ini dan mengalami kemerosotan sebelum ianya terus mengalir masuk kepada industri lain. Saya kira mereka boleh memutuskan untuk tutup dan kemudian mungkin menggunakan jenama yang lain. Tapi saya kira bukan jenama semata-mata yang membawa kepada kemuncupan tu. Bagi saya disebabkan pelancong tu memang tak boleh keluar. Beberapa lapangan terbang memang ditutup. Umpamanya ditutup disebabkan negara-negara pemerintah nak pastikan supaya wabak tu tak mengalir masuk ke negara masing-masing. Itu satu sebab kita masih tak tahu banyak mana yang menghinggap yang dijangkit wabak ini di Indonesia. Peringkat awal nampak macam Indonesia mengalami kedudukan yang baik, tapi kita tahu ianya begitu serius sekarang. Tapi dalam konteks apa yang saudara maksudkan tu, masalah yang selalunya kita lihat bagi pemikir ekonomi, ahli ekonomi, ada satu kumpulan yang berpendapat kita biarkan pasaran yang menentukan.
Bermakna kalaulah tenat firma itu memang tak mampu untuk terus beroperasi, jadi biar dia tutup. Yang ini tak jadi masalah selagi kita tak naikkan kadar bunga. Sebab kadar bunga memainkan peranan yang penting. Sebagian besar daripada mereka itu meminjam. Kalau kita naikkan kadar bunga, kos membayar hutang itu akan melambung. Kalau kita biar pasaran yang menentukan, ini antara sebab kita harus berpandu balik kepada langkah yang Malaysia melaksanakan pada krisis kewangan 97-98, kita tak mengambil jalan yang sama. Kerana adanya dalam beberapa keadaan firma yang memang cekap teknologinya canggih, tapi disebabkan jenis pelaburannya, dia tidak dapat menangani masalah kenaikan kadar bunga. Kita tak boleh membenarkan. Jadi apa yang saya maksudkan tu, kalau kita benarkan pasaran yang menentukan semata-mata, seolah-olah kita lihat hutan rimba tak melihat pokok-pokok dalamnya. Kita harus pastikan kita lihat pokok-pokok yang memang baik dan memang harus disokong, yang bermakna firma yang kecil yang bermula belum lagi menghayati pertumbuhan yang pesat harus diberi sokongan lagi. Jadi kalau langkah itu digunakan oleh Kementerian Kewangan, saya kira itu satu langkah yang bagus supaya firma yang akhirnya yang akan memandu pertumbuhan ekonomi negara tak bukan pasaran yang menentukan. Betul. Maksudnya syarikat gergasi juga perlu dibela untuk membantu kemudian hari nanti peniaga-peniaga kecil boleh dinaikkan disebabkan oleh kejayaan daripada firma-firma gergasi ini. Okey, selain daripada itu juga bagi pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini, pada pandangan Datuk sendiri, mungkin perlu diberikan tumpuan terlebih dahulu terhadap kegiatan ekonomi domestik dalam negara sebabnya sekarang ini kita punya sempadan ditutup dengan rapi, sentiasa dijaga untuk mengelakkan jangkitan ataupun kes import. Jadi pelan pemulihan ekonomi ini kalau kita melibatkan luar negara mungkin akan meningkatkan kes jangkitan import. Jadi bayangannya nanti mungkin pada pandangan Datuk Seri untuk kita berikan fokus lebih kepada contohnya sektor pelancongan di negeri-negeri yang menarik di sekitar Malaysia untuk kita lawati sebab ada je individu yang tidak terjejas pendapatannya sewaktu tempoh PKP ini, Datuk, mungkin mereka boleh menyumbang kembali kepada ekonomi. Kita harus cuba mendekati persoalan itu dalam konteks apa yang telah berlaku sebelum diserang wabak COVID-19. Kita tahu sejak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Syarikat, memang dia telah mencetuskan perang dagangan, terutamanya dengan China. Menaikkan tarif, kenakan kuota, sebagian besar daripada firma yang dulunya mengeluar daripada China menempatkan pengeluaran di negara lain. Malaysia merupakan antara penikmat langkah-langkah seperti itu, macam solar panel umpamanya. Syarikat China dan syarikat Amerika yang bertempat di China pun berpindah ke sini. Tapi penikmat utama saya kira dari Vietnam. Dalam konteks itu saya kira kerajaan pun dalam laporan yang saya telah lihat mungkin akan perkara yang disarankan itu masih kekal, saya kurang pasti. Antaranya termasuklah usaha untuk membangunkan rantaian dalaman. Dan dalam konteks ini bukan sekadar apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Kita tahu bahawa Jepun pemerintahnya telah menghulurkan 2.2 bilion US untuk membawa balik syarikat Jepun ke Jepun dan begitu juga untuk menasihat mereka untuk menempatkan di kawasan pasaran seperti Asia Tenggara kerana kalau dia mengeluarkan komponen yang akan dipasang di pemasang kereta di negeri Thai umpamanya, biar dia bertempat di sini. Jadi kita boleh guna langkah yang sama. Akhirnya pembangunan ini memerlukan berkehendakan penduduk Malaysia yang mengeluarkan. Pembangunan harus melibatkan mereka. Jadi kalau dulunya bocor pengeluaran Malaysia kerana kita banyak mengimport, inilah peluang yang kita dapat, kesempatan supaya kita membangunkan industri tapi bukan sekadar menaikkan, mengheretkan kos melambung. Kalau kos melambung, kita tak boleh ekspor. Tapi kita tak boleh masih mengelakkan, seperti mana saudara memulakan tadi, industri Malaysia memang dari zaman penjajahan dulu pun kita memang negara yang pengekspor. Jadi kita tak boleh menggantikan sepenuh-penuhnya permintaan
dari pengeluaran dari dalam saja ataupun sasarkan kepada pasaran di Malaysia. Okey, apabila kita bercerita tentang aspek merancangkan ekonomi tempatan, mungkin kita juga terlupa tentang bagaimana di peringkat rantau Asia Tenggara, kebanyakan negara-negara Asia Tenggara dipuji kerana keberkesanan dalam menangani dan juga mengekang pandemik COVID-19. Malah beberapa negara Asia Tenggara menunjukkan pencapaian yang bagus dalam mengekang pandemik COVID-19. Jadi adakah kemungkinan untuk kita memulakan dahulu kerancakan ekonomi di peringkat serantau Asia Tenggara sebelum kita merancangkan lagi kerjasama ASEAN dengan ASEAN tambah 3 misalnya, ASEAN dengan negara Eropah misalnya dan juga ASEAN sebagai kesatuan ekonomi, Datuk? Saya kira kalau kita pandukan, kita sasarkan pelancongan, sektor pelancongan mungkin itu merupakan satu sektor yang boleh kita gunakan ataupun tumpukan kepada pasaran serantau. Terutamanya kita tahu kawalan wabak pandemik ini memang paling bagus di Vietnam yang mempunyai penduduk seramai 97 juta. Kita di Malaysia cuma berbilang 32 juta. Begitu juga dengan Cambodia, dengan Laos, PDR pun masih rendah jangkitan, biarpun penduduk mereka lebih rendah. Laos 8 juta dan Cambodia 15 juta. Indonesia memang hampir 270 juta. Tapi saya kira kalau kita sasarkan industri ekspor, umpamanya kita mengekspor, Malaysia merupakan antara negara yang paling banyak mengekspor litar kamilan yang melibatkan firma seperti Intel, Texas Instruments dan sebagainya. Kita tak boleh cuba pindahkan permintaan itu kepada Malaysia. Jadi kita harus kekalkan suasana ekspor tu supaya dia berkekalan. Baik, satu perkongsian cukup baik juga. Terima kasih sekali lagi pada Datuk kerana berkongsikan tentang pelan pemulihan ekonomi jangka pendek insya-Allah yang akan diumumkan oleh pemimpin negara kita dalam usaha untuk kita memastikan agar pelan pemulihan ini berjaya mencapai hasratnya. Esok insya-Allah akan diumumkan. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Profesor Ulung Dr. Raja Rahsia, Profesor Ulung Ekonomi Institut Asia Eropah Universiti.